Belum sampai pun 24 jam secara rasmi mahu menyertai Perikatan Nasional, ini berita buruk untuk Mukriz Mahathir yang mengejutkan Tun Mahathir Mohamad. Hampir mustahil untuk Perikatan Nasional sebenarnya menerima pejuang. Ikuti terus ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe, dan paling penting, share video ini. Ramai orang menyatakan bahwa tindakan Parti Pejuang mahu menyertai Perikatan Nasional satu tindakan untuk menyelamatkan diri dan mahu menyelamatkan Parti Pejuang. Karena Parti Pejuang seperti yang kita tahu dalam PRU baru-baru ini kalah teruk, semua calon kehilangan deposit. Oleh sebab itulah mungkin tindakan Mukriz Mahathir mau menyertai Parti Perikatan Nasional adalah semata-mata untuk mencari nyawa balik sebelum Parti Pejuang benar-benar lingkup kerana tidak lagi mampu bangkit semula. Namun, ramai yang mempersoalkan kebelakangan ini. Ada yang kata, mengapa Parti Pejuang menyertai Perikatan Nasional? Mengapa Parti Pejuang tidak mahu menyertai Pakatan Harapan? Karena jika dilihat Pakatan Harapan lebih membawa keuntungan kepada mereka kerana dari segi kerajaan. Tetapi, mungkinkah ada niat, ada udang di sebalik batu penyertaan Mukriz dalam Parti Perikatan Nasional? Lebih-lebih lagi, seperti yang kita tahu, Parti Pejuang mempunyai 4 ahli Dewan Undangan Negeri. Secara kebetulan pula, ADUN itu atau ahli Dewan Undangan Negeri itu adalah di kawasan kerajaan negeri yang kuat, ahli parlimennya kuat kepada Perikatan Nasional. Kebanyakan menang, contohnya Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Namun demikian, ramai juga meramalkan bahawa tiada gunanya Perikatan Nasional menerima pejuang. Dan itu sebabnya hampir mustahil untuk Perikatan Nasional akan menerima Parti Pejuang ini. Jadi, saya fikir berita kecewa paling besar untuk Mukriz bakal beliau terima. Pejuang, parti yang dipimpin oleh Mukriz Mahathir mengesahkan telah menulis surat kepada Muhyiddin Yassin untuk menjadi anggota komponen PN. Katanya keputusan tersebut dibuat selepas mereka mencapai kesepakatan melalui Majlis Eksekutif Pusat Pejuang 2 hari lalu. Keputusan untuk membuat permohonan ini telah disepakati oleh MEP Pejuang 2 hari lepas setelah penelitian dan penilaian khusus semua pilihan gabungan dan kerjasama politik yang ada. Ini adalah sesuai dengan mandat yang kami peroleh daripada Perhimpunan Agung Pejuang kali kedua, katanya dalam kenyataan media hari ini. Sebelum ini Pejuang mengambil keputusan berundur daripada GTA atas alasan bagi memberi tumpuan kepada usaha pengukuhan parti itu sebelum mahu mencari nilai tambah kepada mana-mana gabungan yang akan disertainya. Sementara itu, Tun Mahathir Mohamad telah keluar daripada Pejuang dan kini menyertai putra yang dipimpin Ibrahim Ali. Pejuang sebaliknya mengambil langkah terbalik untuk bersama dengan Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin yang sebelum ini pernah memecat beliau dan bapaknya daripada Bersatu. Itulah sebabnya yang menghairankan kenapa Mukriz sanggup berdepan semula dengan kemaluan mereka. Yang mana sebelum ini beliau dipecat oleh Muhyiddin, tapi kali ini merayu pula nak masuk semula bersama semula dengan Muhyiddin Yassin. Di mana sudah letaknya rasa malu Mukriz Mahathir? Apakah Perikatan Nasional sedia menerima Pejuang sebagai komponen terbarunya? Bukanlah rahsia lagi, bahkan sudah terang lagi bersuluh. Tujuan dan matlamat utama Pejuang memohon menyertai Perikatan Nasional adalah untuk menyelamatkan 4 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimilikinya sekarang. 2 di Kedah dan 2 lagi di Selangor. 4 kerusi itu pada PRU 2018 lalu dimenangi oleh calon Bersatu melalui Pakatan Harapan yang bertanding menggunakan lambang PKR. Berikutan krisis dalam Bersatu pada tahun 2020 lalu
4 adun berkenan termasuk Mukris sendiri telah beralih menyertai pejuang yang diasaskan oleh Tun Mahathir. Dengan menyertai Perikatan Nasional, pejuang berharap mereka akan terus diberi laluan bertanding di 4 kerusi tersebut. Seterusnya berpeluang lagi mengekalkan kemenangan untuk mampu terus bernafas dalam persada politik negara ini. Pun begitu, menjelang PRN yang tidak lama lagi akan diumumkan pembubarannya dan akan diumumkan tarikh pilihan raya, dan setelah memperoleh kejayaan membanggakan pada PRU 15 baru-baru ini, Bersatu yang merupakan tunjang Perikatan Nasional tanpa keraguan juga mempunyai keyakinan penuh mampu menang di 4 kerusi berkenan tanpa masalah. Maka, oleh sebab pejuang menyertai Perikatan Nasional sebenarnya dengan tujuan dan disertai syarat terlindung bagi membolehkan mereka diberi laluan bertanding lagi di 4 kerusi itu, boleh dikata hampir mustahil permohonan mereka akan diterima oleh Muhyiddin Yassin. Bagi Bersatu, untuk apa mereka memberi laluan kepada pejuang bertanding lagi? Sedangkan mereka sendiri atas tiket Perikatan Nasional dan dengan bantuan PAS tiada masalah untuk memenangi 4 kerusi DUN itu. Di mata Perikatan Nasional dan Bersatu, pejuang sebenarnya tiada nilai tambah kepada mereka. Berikutan prestasi buruk, nilai hilang deposit seperti semua kerusi yang ditandingi pada PRU 15 baru-baru ini. Sekiranya Bersatu sanggup mengambil risiko untuk membenarkan pejuang bertanding di kawasan tersebut, ini satu perkara yang boleh menjahanamkan Perikatan Nasional sendiri. Karena telah diketahui dalam PRU 15 semuanya telah pun kehilangan deposit. Bermaksud, Perikatan Nasional mungkin tidak akan berani mengambil risiko tersebut. Permohonan pejuang menyertai PN barangkali tiada atau tidak berdepan sebarang masalah jika parti itu tidak meletakkan sebarang syarat. Bahkan dengan sukarela sedia melepaskan 4 kerusi DUN yang dipegangnya sekarang kepada Bersatu, malah tidak menuntut untuk bertanding di mana-mana kerusi DUN yang lain. Persoalannya, sediakah pula Mukris dan pejuang masuk percuma begitu saja ke dalam Perikatan Nasional? Sebelum kita berpisah, sila share video ini, tekan butang subscribe dan tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.